Baik, pertama kita pergi kepada pengertian jenayah. Jenayah sebab dia berpunca asal usulnya berkait dengan jenayah. Jenayah ini adalah perkara yang bab yang disebut oleh para ulama dalam kitab fiqh ini, iaitu daripada bab ataupun daripada tajuk jenayah inilah dipecahkan ataupun dibincangkan, dihuraikan beberapa jenis kesalahan yang membabitkan hudud, qisas, ta'zir dan pecahan-pecahannya dalam bab jenayah. Cuma dia ada pentakrifan ataupun pengertian yang khusus yang diberikan oleh para ulama, kita akan sebut, iaitu pada bahasanya jenayah ini diambil daripada perkataan jana. Jana yajni, dengan memberi maksud pada bahasa, ianya memberi maksud satu bentuk kesalahan, satu bentuk perbuatan yang salah, satu bentuk perbuatan yang salah. Pada istilah, iaitu di sisi para fuqaha memberi takrif kepada perkara ataupun jenayah ini, iaitu di antaranya saya baca yang disebut oleh kitab yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Amdah ini. Beliau menyatakan ismun li fi'li muharramin syar'an sawa'un waqa'a al-fi'lu ala nafsin aw malin aw ghairi zalika. Pada istilah fuqaha yang umumnya mengikut dasar ataupun mengikut maksud yang umum, iaitu satu bentuk perbuatan yang diharamkan pada syarak, sama ada perbuatan itu berlaku melibatkan diri seseorang dan nyawanya atau hartanya ataupun selain. Boleh ya? Jadi satu bentuk perbuatan haram di sisi syarak yang berlaku ke atas nyawa seseorang itu, perbuatan itu melibatkan nyawa ataupun melibatkan dirinya, anggota badan dan sebagainya itu, ataupun juga melibatkan harta dan lain-lain, maruah dan sebagainya lah. Itu takrif pada umum. Cuma bila kita rujuk kebanyakan takrif yang disebut oleh para fuqaha, para ulama kita, lebih khusus lagi kepada mazhab Syafi'i, mazhab yang kita jadikan sebagai pegangan kita, yang kebanyakan di kalangan masyarakat Nusantara, di tanah air sebagainya, mazhab Syafi'i menjadi rujukan utama, walaupun ada beberapa pandangan khilaf dalam bab-bab tertentu, tapi yang dasarnya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana takrif jenayah ini lebih dikhususkan merujuk kepada kesalahan yang melibatkan kategori qisas, kategori hukuman qisas. Walaupun pada istilah umumnya digunakan untuk berbagai bentuk kesalahan, tetapi kegunaan biasanya pada kebanyakan para ulama, para fuqaha merujuk kepada kesalahan yang melibatkan kepada kepentingan individu, ataupun diri seseorang ataupun hak individu, hak manusia itu sendiri. Maka bila merujuk kepada hak individu, hak manusia itu, maka hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT itu adalah hukum qisas. Hukum qisas. Dan pecahan daripadanya, iaitu cabang daripada hukum qisas itu, dia akan datang hukum yang mengikutinya, yang menjadi cabang kepada hukum qisas itu, iaitu adanya diat ataupun denda dengan ganti rugi dengan jumlah wang harta tertentu, ataupun juga dalam bentuk kifarat yang dijadikan sebagai hukuman ataupun ketetapan hukum di sisi Allah SWT ini, syariat Islam, menyusuli ataupun yang mendampingi hukum qisas itu, cabang-cabang kepada hukum qisas. Maka di sini mengikut kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i, menurut para fuqaha yang dimaksudkan dengan jenayah itu pencerobohan terhadap tubuh manusia, tubuh badan manusia yang boleh dikenakan qisas ataupun denda. Itu kadang takrifnya dikhususkan kepada bentuk kesalahan yang melibatkan qisas ataupun yang cabang qisas itu. Pengkhususan kepada diri manusia, walaupun jenayah itu boleh juga berlaku kepada harta dan lainnya, tetapi dikhususkan dalam takrif itu disebut secara khususnya kepada diri manusia, kerana itu adalah merupakan perkara yang paling utama, paling besar dipelihara oleh syariat Islam.
kerana ianya melibatkan kepentingan manusia. Maka bila melibatkan kepentingan manusia dalam maqasid syar'iyah itu, tuan-tuan, kita belajar dalam ilmu maqasid syar'iyah, dalam ilmu usul fiqh dan sebagainya, disebut tentang tujuan pensyariatan hukum. Setiap hukum Islam itu ada tujuannya. Allah Ta'ala syariatkan itu ada tujuan, iaitu lijalbil maslahah wa dar'il mafsadah, untuk mendatangkan manfaat, maslahah, kebaikan kepada manusia, dan untuk menolak kefasadatan ataupun keburukan dan sebagainya.